Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha pengurusi masjid Kampung Timah, seterusnya ahli jawatan kuasa masjid, seluruh pegawai-pegawai masjid dan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dilupakan kepada ahli panel yang kita jemput khas pada hari ini untuk sama-sama berkongsi ilmu untuk mengupas tajuk yang kita pilih pada malam ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita meneruskan majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita memulakan dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat berkumpul beramai-ramai di dalam masjid yang penuh keberkatan insya-Allah, dengan masjid yang sangat cantik. Insya-Allah untuk sama-sama kita berada di dalam masjid ini beserta dengan beriktikaf di dalamnya. Mudah-mudahan kita dilimpahkan keberkatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini forum yang kita akan adakan pada malam ini akan mengupas satu tajuk ataupun satu topik yang kita letak, pihak masjid meletakkan dengan satu tajuk dunia meniti akhirat. Mudah-mudahan di sana kita dapat mengambil istifadah dan manfaat daripadanya untuk kita jadikan ia sebagai salah satu daripada landasan kehidupan kita di atas muka dunia yang sementara ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahli panel yang kita jemput khas, kedua-dua ahli panel yang saya rasa mungkin ramai di kalangan kita sudah mengenali susuk tubuh kedua-dua ahli panel kita. Yang pertamanya ahli panel kita di ujung sana, Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi, anak tempatan orang Pulau Pinang, dan banyak menghabiskan kuliah-kuliahnya di seluruh negeri Pulau Pinang secara khususnya, dan juga di negeri-negeri yang lain, dan juga tuan-tuan boleh lihat di kaca televisyen, terutamanya di Astro. Khususnya ahli panel kita yang kedua juga susuk tubuh yang mungkin kita selalu melihatnya di kaca-kaca televisyen dan mendengar suaranya mungkin di corong-corong radio, iaitulah Al-Fadhil Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jafri, yang juga sama-sama bersama dengan kita. Menariknya kedua-duanya adalah personality TV yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu tajuk dan satu topik yang sangat menarik, dunia meniti akhirat. Kita yang berada di dunia ini, kita sekarang ni nak menuju ke akhirat. Ini tajuk dan topik yang dipilih khas oleh pihak jawatan kuasa masjid untuk memberi kesedaran kepada kita sebagai umat Islam yang berada di atas muka dunia ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak melengahkan masa lagi, marilah sama-sama kita mendengar soalan yang pertama yang akan saya tuju khas kepada Al-Fadhil Ustaz Jafri, iaitu satu petikan, mungkin sama ada hadis ataupun kata-kata tabi'in,
yang menyatakan bahawa inna dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah suatu ladang untuk menuju ke akhirat. Petikan ini sangat cantik. Jadikan dunia ini sebagai ladang ke akhirat. Jadi diminta kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menghuraikan petikan yang sangat cantik ini dan kepentingan-kepentingan dunia ini kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu pihak majlis menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Razif, pengacara, moderator program kita pada malam ini. Dia duk sebut terkenal sebelah sini, dia pun sangat terkenal, terutama di sisi masyarakat, terutamanya di sebelah Madampoh ni lah saya rasa, Pulau Pinang khususnya. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Syekh Abdul Qadir Al-Jufri, saya tumpang berkat ujung nama dia saja. InsyaAllah. Dan ini kali kedua lah saya berforum dengan beliau. Kali pertama hari itu di Salih Ala Syekh Muhammad di Ipoh. Saya ingat saya. Saya lupa ni, tak ingat banyak sangat. Salih Ala Syekh Muhammad. Kami duduk dalam satu grup juga, grup KL tu, Salih Ala Syekh Muhammad. Inilah jarang-jarang sekali berjumpa Salih Ala Syekh Muhammad. Dan seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai ke masjid, ngurusi masjid, ibu-ibu, ada ayah-ayah, para ustaz asatiza, tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan dan perempuan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Perkataan yang disebutkan oleh Salih Ala Syekh Muhammad, tuan moderator tadi, ad-dunya madratul akhirah, itu adalah petikan yang telah ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ihya, yang menjadi perbahasan di kalangan ulama muhaddits. Kedudukan perkataan tersebut, adakah dia hadis ataupun dia sekadar ucapan daripada Salih Ala Syekh Muhammad, Imam Ghazali. Namun Imam Ghazali meletakkan dalam kitab Ihya itu sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada sebahagian mengatakan hadis itu sahih, sebahagian mengatakan dhaif dan sebagainya. Pun begitu, walaupun perbahasan yang panjang tentang perkataan tersebut, tapi maknanya sangat benar. Matan itu sangat benar, bahawa dunia ini sebenarnya merupakan ladang kepada akhirat. Bila sebut kepada maksud ladang, ini tempat kita nak buat tanaman, tempat kita nak usahakan sebagai bekal untuk kita bawa ke tempat yang sebenar-benarnya, yang nama dia akhirat. Salih ala Sayyidina Muhammad. Ada satu hadis yang related, yang lebih kurang maksud daripada musalli ala Sayyidina Muhammad. Hadis tersebut ataupun perkataan tersebut, salli ala Sayyidina Muhammad, hadis yang telah disampaikan kepada kita oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi, salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW satu hari pegang belakangnya. Lalu Nabi SAW berkata kepada Ibnu Umar, faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu hidup di dunia ni sebagai, salli ala Sayyidina Muhammad, orang asing. Uraba ni orang terasing, orang asing.
ghabiris sabil, ataupun musalli ala ghabirus sabir, atau jadi orang yang pengembara, orang yang mengembara, singgah-singgah. Musalli ala sayyidina. Lalu Ibnu Umar sambung daripada hadis itu, Nabi Muhammad kata, musalli ala sayyidina, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Apabila kamu berada pada waktu petang, jangan menangguh-nangguh, jangan tunggu-tunggu pada waktu pagi. Wa idza asbahta fatanziril masa. Apabila kamu berada pada waktu pagi, jangan kamu menunggu-nunggu, menangguh-nangguh pada waktu petang. Salli ala sayyidina wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Dan kata dia, subhanallah, pergunakanlah waktu sihat kamu sebelum waktu sakit kamu, dan waktu hidup kamu sebelum pada waktu mati kamu. Hadis telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dan Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad. Imam Abul Hasan Ali bin Khalaf mensyarahkan hadis ini. Dia mengatakan bahawa musalli ala sayyidina Muhammad, orang yang sifat dia ghuraba ataupun asing ini, dia jarang berimpun dengan orang-orang ramai, orang awam. Yang pertama. Yang kedua, salli ala sayyidina Muhammad, sifat pula orang-orang yang bermusafir ini, salli ala sayyidina Muhammad, pengembara ni, dia akan bawa sekadar-kadar bekalan yang dia mampu saja. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama dia, tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad, kalau disebut sebagai ladang, disebut sebagai tempat kita nak musalli ala sayyidina Muhammad, nak buat, nak pergi ke satu tempat yang kekal abadi yang nama dia akhirat. Maksud dia, tempat ni kena himpun sungguh-sungguh amalan yang paling banyak, buat cukup-cukup, salli ala sayyidina Muhammad. Sagi pada pusingan yang kedua, saya akan kisahkan satu kisah, salli ala sayyidina Muhammad, yang diceritakan oleh salli ala sayyidina Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, perumpamaan orang-orang yang hidup di dunia dan menuju kepada akhirat. Pengembara pula sifat dia, tuan-tuan, yang nak transit sat ni, dia tak bawa barang banyak, dia bawa cukup-cukup saja, subhanallah, supaya mudah perjalanan dia nak pergi ke satu tempat, destinasi yang tepat-tepat. Saya teringat satu kisah, salli ala sayyidina Muhammad, yang diceritakan tentang kehidupan Abu Darda radhiyallahu anhu. Waktu para sahabat nak pi, Abu Darda ni, tuan-tuan, dia seorang, asalnya seorang yang sangat kaya. Dia ada rangkaian perniagaan yang sangat hebat. Waktu tu, salli ala sayyidina Muhammad, duduk di kota Madinah. Nabi SAW dah berhijrah, berlaku perang Tabuk. Abu Darda ada seorang kawan yang sangat baik dengan dia, nama Abdullah Rawahah. Abdullah Rawahah ni dah masuk Islam. Kemudian waktu perang Tabuk tu, salli ala sayyidina Muhammad, dia selalu duk ajak perang Badar, minta maaf, salli ala sayyidina Muhammad, dia selalu duk ajak Abu Darda ni untuk masuk Islam. Tapi Abu Darda ni tak minat, sebab dia meniaga, dia orang jenis orang meniaga, dia tak kisah sangat apa duk jadi. Dia benci pun tak, dia tak suka pun tak, dia ni orang meniaga je. Kemudian, tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, Abdullah Rawahah ni tak tahu nak buat macam mana. Satu hari bila balik daripada perang Badar, salli ala sayyidina Muhammad, Abu Darda ni dia pergi meniaga macam biasa. Abdullah Rawahah ni terus pergi ke rumah Abu Darda. Bila dia sampai ke rumah Abu Darda ni, cerita macam mana Abu Darda ni boleh masuk Islam. Di rumah Abu Darda ni, dia ada satu tokong ataupun satu patung yang dia sangat sayang, dia sangat jaga. Tiap hari dia polish, tiap hari dia balut dengan pakaian, dengan kain-kain yang sangat cantik sebagainya. Kemudian, tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, bila dia sampai ke rumah Abu Darda ni dengan Abdullah Rawahah ni sangat baik. Dia kata kepada Ummu Darda, dia kata, aku nak rehat sat, boleh tak nak tumpah rehat saya? Abu Darda tak ada, tak apalah. Abu Darda pergi kerja sebagainya. Dia pun masuk, tuan-tuan, dan bila Abu Darda tu masuk, bila dia masuk ke rumah Abu Darda tu, Abu Darda kata duduk sat lah, dia nak pergi dapur ke apa lagu tu lah kot kan. Tu ada remote istro tu, tengoklah, tu lebih kurang lah. Kemudian, tuan-tuan, dia pun masuk, diam-diam dia pergi masuk ke dalam bilik tokong Abu Darda tu. Kemudian, tuan-tuan, dipecah-pecahkan tokong tu. Kemudian dia lari keluar. Ummu Darda bila dia tengok apa ni, Abdullah Rawahah dah tak ada, dia pergi tengok dekat dalam bilik tu pula dah hancur tokong. Dia dah menangis-nangis teriak, dia pergi tunggu kat depan pintu rumah.
Sampailah Abu Darda balik. Abu Darda tengok pasal apa duk teriak, ni. Salih Azman. Dia kata tengoklah apa yang Abdullah Rawah ada buat dekat kita. Dia dah hancur kat tokong kita sebagai. Kemudian tuan-tuan, Salih Alaihi Muhammad, Abu Darda pun marah. Dia pun bergerak, dia nak pergi dekat Abdullah Rawah, nak pergi marah dekat dia. Dalam perjalanan tu duduk fikir. Dia kata tokong aku ni tiap-tiap hari aku duduk polis dia, tiap-tiap hari aku duduk jaga dia, tiap-tiap hari aku duduk minta dia untuk jaga aku. Aku duduk jaga dia, aku duduk pelihara dia, aku duduk jaga, dengan harapan dia boleh jaga aku. Tapi bila orang main pukul dia, orang pecahkan dia, dia tak boleh nak protect diri dia, macam mana dia nak jaga aku? Maka akhirnya tuan-tuan, dengan sikit benda tu menyebabkan dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam tuan-tuan, dia subhanallah dia mula meninggalkan perniagaan-perniagaan dia. Dia berniaga banyak. Tuan-tuan, orang mula duduk tinggal-tinggal sampai dia tak ada apa. Lepas tu Musalli Ahmad, para sahabat dia kata kat dia, wahai Abu Darda, Islam bukan suruh buat sampai macam ni. Bukan kata masuk-masuk Islam nak kena tinggal semua apa semua sampai tak ada apa. Bukan. Islam tak suruh macam ni. Dia kata tak. Aku cuba dah nak berniaga, aku cuba dah nak aku buka berniaga tepi masjid supaya aku boleh pergi masjid tiap-tiap hari, tapi tetap perniagaan itu mengganggu ibadat aku, dia kata. Kita tak sampailah tahap tu kan. Tetap aku nak pergi menyebabkan aku lambat, dia kata. Akhirnya dia kata apa, aku tak nampak aku boleh nak bagi sama, nak bagi selari ibadat aku dengan perniagaan aku, maka aku tinggalkan sebab aku utamakan ibadat tu. Dia pegang aku tu. Akhirnya tuan-tuan, Masjid Jumaat selepas kewafatan Nabi SAW apa semua, tuan-tuan, dia bawa diri dia pergi duduk di Masjid Jumaat. Dia dihantar untuk menjadi governor di Damsyik, di Damascus, di Syria. Kemudian tuan-tuan, Masya Allah Sayyidina Muhammad, waktu dia jadi dekat situ, para sahabat yang duduk daripada kota Madinah nak pergi ziarah, nak pergi buat urusan kat sana, nak pergi tidur di rumah dia. Bila sampai di rumah, dia tengok satu kotak yang sangat kecil, rumah yang sangat kecil dan tak ada apa-apa pun dekat dalam dia. Masya tak ada apa langsung. Sedangkan dia ni governor, dia ni seorang orang hebat. Kemudian tuan-tuan, sahabat apa semua, malam tu bila sampai musim sejuk, semua tidur. Bila tidur tuan-tuan, kes selimut pun tak bagi. Bertirai di antara dua. Rumah tu 4 segi lagu tu kot, bertirai tengah-tengah. Abu Darda dengan keluarga duduk sebelah sini, dia duduk sebelah sana. Lepas tu tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, malam-malam sejuk, kata kat seorang tu, pergilah tengok tu, mintalah sikit kain selimut ke apa ke, kita sejuk ni kat tahu. Ya, bukan tolak pergi hampir-hampir ke seorang tu, pergilah pipi selak-selak tengok, tuan rumah pun tak ada kain selimut. Dia patah balik, dia kata you forget it lah. Kata tuan rumah pun tak ada, kita dengan Arab lain ada. Maka dia tidur. Besok tu dia duduk tanya, wahai Abu Darda, pasal apa lah sampai macam ni? Kalau hang ada sikit pun tak apa, kalau hang ada sikit pun, hang ada ambil basic-basic pun tak apa. Dia sampai tak ada apa ni, apa cerita ni? Wahai Abu Darda, kamu ni governor, kalau ada lebih sikit pada orang pun tak apa, kalau tidak pun cukup-cukup untuk kamu pun tak apa dah. Dia kata, tak, hang jangan salah faham. Dia kata, apa perabot baru yang ada semua aku beli belakang dah, cuma aku sedang buat istana satu besar, dia kata. Subhanallah, dia kata Masya Allah tengah buat satu istana besar kat sana. Dia kata, dan nak pergi ke istana tu sangat susah, dah naik bukit tinggi apa semua, jadi payah. Dia kata, lah ni aku semua barang-barang tu semua aku hantar sana, sampai hantar sana. Bila sampai waktu dah aku nanti pergi berjalan senang. Para sahabat pun angguk faham. Dia angguk faham tak dia? Tuan-tuan, Masya Allah, itulah perumpamaan kehidupan yang letakkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia bagi dia dunia ni tak ada apa untuk dia, subhanallah, yang ditumpun untuk akhirat. Kita pula tuan-tuan, Masya Allah Sayyidina Muhammad, jadikan dunia ni sebagai ladang untuk kita simpan bekal supaya kita boleh pergi ke akhirat dengan pahala yang bergunung ganang, dengan banyak bekal. Nabi SAW sebut sebagai contoh, Masya Allah Sayyidina Muhammad, Nabi kata, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtami 10 marratan banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali, Masya Allah, sampai habis, maka Allah akan membina baginya satu istana dalam syurga. Bila sebut macam tu, ni ladang. Buat tiap-tiap hari, buat pasal apa? Nak bina satu istana, nak bina satu istana, nak bina satu istana dalam syurga, subhanallah. Salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Nabi SAW sebut satu hadis ni, nak cerita bekal ni. Tadi tak saat ni duduk bagi kuliah ceramah dekat Masjid Matan Pasyak. Dia cerita hak kepada lidah. Hak lidah ni tuan-tuan, Salih Semat, zikir antara dia lah. Tapi kita banyak masa kita tak ada zikir. Pasal kita tak ada zikir? Pasal kita tak tahu kita nak zikir apa. Kadang-kadang kita pergi satu tempat pun kita tak tahu. Tuan-tuan tengok Nabi SAW kata apa? Man dakhala suq, siapa yang masuk ke pasar. Man dakhala suq, siapa masuk pasar. Tiap hari pun masuk pasar. Tidak? Tak, cukup siang malam.
faham tak? Tak cukup petang, pagi. Kata seorang tu, dia angkat tangan, dia kata apa, Ustaz, Tesco kira sekali tak? Sekali masuk lah tu. Maidin pun dia juga. Kata masa Isyamat Nabi SAW kata, man dakhala suq faqala, kemudian dia mengatakan apa? Dia kata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia kata macam biasa duk dengar Ustaz. Orang tu memang duk sebut selalu lah selepas semayang tu. La ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, cuma tambah sikit, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi sebut. Maka apa tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan tahu Allah nak bagi apa? Ni cerita dia tuan-tuan, kalau ada ilmu, kataballahu lahu alfa hasanatan, maka Allah akan menuliskan baginya, tulis baginya tuan-tuan, akan dicatatkan kepadanya 1,000,000 pahala. Salli ala Sayyidina Muhammad. Akan dibawa ma'anhu alfa sayyi'atan, akan dipadamkan daripadanya, akan digugurkan daripadanya 1,000,000 dosa. Wa rafa'a bi alfa darajatan, akan diangkat daripada 1,000,000 darjat. Tuan-tuan, masa cepat. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, dan Allah akan membina baginya satu istana dalam syurga, satu rumah dalam syurga. Aqamaqa Nabi SAW. Ni tuan-tuan, bukan main-main. Salli alaihi Muhammad. Maksud dia kata apa? Tuan-tuan, nak buat tanaman, nak himpun banyak pahala, nak himpun banyak bekai, nak pi ke tempat yang nama akhirat, syarat dia ada ilmu. Kalau ada ilmu, punya banyak benda kita boleh buat. Tapi berapa ramai orang yang melalui hari-hari dia yang kosong, tak ada apa, tanam pun tak, siram pun tak, baja pun tak, apa pun tak ada, kosong. Pasal apa? Pasal dia tak ada ilmu apa dia nak buat. Dan kita pun macam tu. Ni bukan daripada dulu-dulu kita duduk bersila kat masjid macam ni. Betul ke? Kau tuan-tuan daripada balik dulu duduk bersila, duduk berkata subhanallah, subhanallah. Tak ada, kita tahu kita perangai macam mana. Dulu ni kosong, nasib baik tak mati je. Kalau mati bekai apa pun tak ada, dosa punya banyak. Betul tak tuan-tuan? Macam tak apa nak setuju ya. Sungguh tuan-tuan. Alhamdulillah Allah bagi sikit hidayah dekat kita, kita boleh main masjid lah ni. Bila boleh main masjid tuan-tuan, inilah peluang dia untuk kita ambil ilmu cukup-cukup dan cepat-cepat beramal dengan ilmu. Sebab apa? Masa kita sangat suntuk untuk kita berada di persinggahan ni. Sedangkan amalan kita terlalu sedikit, sedangkan dosa kita terlalu banyak. Syarat dia apa tuan-tuan? Cari ilmu dan beramal dengan ilmu. 4 syarat nak bagi jadi manfaat ilmu sebagai penutup dia. Yang pertama dia tuan-tuan, apa saja ilmu yang kita dapat, tulis supaya boleh lekat. Tulis. Yang kedua, nak bagi lekat ilmu jadi manfaat tuan-tuan, masalli ala Sayyidina Muhammad, ialah bersegera beramal, cepat-cepat buat amal. Yang ketiga tuan-tuan, nak bagi lekat ilmu yang kita belajar tu supaya jadi manfaat kepada kita tuan-tuan, masalah Isyamat, tolong set waktu mana kita nak buat ibadat tu. Contoh orang tanya baca Quran waktu mana? Saya baca Quran waktu subuh. Set waktu tu. Macam mana istighfar 1 kali saya buat waktu mana? Saya pergi dalam on the way nak pergi kerja dalam kereta, saya buat waktu tu. Waktu mana baca qul huwallahu 10 kali tadi ni, waktu nak tidur saya buat waktu tu. Tuan-tuan set waktu untuk tuan-tuan buat, tuan-tuan akan lekat dengan amalan tu. Dan yang keempat, syarat yang keempat untuk bagi lekat amalan-amalan kita ialah dengan kita istiqamah melakukannya. Buat tiap hari, lama-lama akan lekat. Tuan-tuan, maksud itulah sedikit daripada apa yang dimaksudkan sebagai ini tempat untuk kita buat tanaman, untuk kita buat investment, supaya nanti di akhirat kita akan kutip pahala-pahala dan ganjarannya. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Jafri dengan penerangan yang diberikan kepada kita berkaitan dengan kepentingan dunia. Dunia ni bukanlah kita biarkan ia sebegitu saja, melainkan kita jadikan ia ladang untuk menuju akhirat. Dan Nabi SAW menyebut ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis lagi hijau. Maknanya menariknya dunia ini. Tapi tuan-tuan kena ingat, ada salafus salih sebut, dia menyatakan bahawa ad-dunya tariqun ilal jannati wan nar. Dunia ni boleh jadi jalan menuju syurga dan boleh jadi jalan menuju ke neraka. Jadi benda ni kita kena jadikan dia sebagai statement kehidupan kita.
Jadi untuk meneruskan untuk soalan kita yang kedua, untuk kita beri kepada Al-Fadhil Ustaz Ustaz Said. Saya masa di Mesir panggil Ustaz Said. Gitu. Jadi Ustaz Said ni kita bagi soalan yang hebat sikit lah. Sebab tadi Ustaz Said tadi dia datang, dia sampai terus dia sapa saya, dia tanya masjid ni memang nama Masjid Timoh ke? Timoh ni nama orang ke ataupun Timoh? Saya pun habang kata tak tahu nama orang ke Timoh ke, wallahu alam. Tapi saya nak bagi tahu kat Ustaz Said lah, kalau main matang pun masjid sini mau keras belakang. Masjid Batu, Masjid Papan, Masjid Timoh. Lepas ni mungkin muncul Masjid Besi lah. Jadi bila dah keras-keras ni nanti Ustaz boleh pancung terus ya. Sembelih habis-habisan. Bila bagi penerangan dalam gelanggang kita yang kedua ni insya-Allah. Jadi untuk soalan kita yang kedua ni, Ustaz kalau kita tajuk, tengok pada tajuk kita apa nama, dunia titian akhirat. Bila sebut titi ni, maknanya kita nak kena meniti. Kita nak kena menyusur jalan menuju ke akhirat. Macamlah kita kalau nak pergi naik jambatan, maka mesti ada panduan. Kita nak pergi naik jambatan, nak naik feri, mesti ada panduan. Begitulah juga kita bila nak pergi akhirat ni, kita nak pergi menuju akhirat ni, mesti ada panduan. Jadi soalan yang saya nak sampaikan untuk Ustaz sampaikan kepada kami di sini, apakah panduan yang perlu dijadikan ia sebagai satu pegangan untuk menuju akhirat itu? Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil la rayba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Terima kasih Ustaz Razif selaku moderator kita pada malam ini, Ustaz Jafri, tuan-tuan imam, seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para pimpinan masyarakat, ibu-ibu dan ayah-ayah, abang kakak, adik-adik, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah Allah Taala kumpulkan kita pada malam ni. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih kita duduk dalam masjid. Mana-mana masjid kita mai pun, kita pergi hadir masjid, kita ingat jelah benda ni selalu. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala sebab letak aku di sini. Allah pilih aku untuk duduk di rumah dia. Sedangkan aku ni banyak salah, banyak dosa, banyak silap. Mana ada di kalangan kita yang suci daripada dosa? Kalau nak kira-kira nak hitung kita punya silap pada Allah Taala terlampau banyak. Kalaulah kita yang buka open house, buat open house, tuan-tuan pun mungkin ada lagi open house raya tak habis lagi kan? Orang Malaysia kan raya sampai raya haji kan? Lagi tak raya haji, lagi tu ada open house Aidilfitri. Sungguh tuan-tuan, tadi pun saya dijemput satu open house Aidilfitri. Tak apalah, sekatilah. Kalau kita buat open house tuan-tuan, kita tak akan ajak orang yang terlalu banyak buat salah pada kita. Biasa kita akan ajak orang yang baik dengan kita, orang yang mungkin saudara mara kita, mungkin kenalan-kenalan kita. Itulah yang kita jemput untuk datang open house kita. Walaupun namanya open house, kita tak akan jemput pencuri pernah mai rompak rumah kita. Dah kata open, kata saya mai lah, kata tak. Tapi kita, kalau kita perasan open masjid yang Allah Ta'ala bagi ni, open house Allah Ta'ala ni, Allah terima kita walaupun kita banyak buat salah, walaupun kita banyak buat silap. Allah masih lagi panggil kita dan Allah pilih kita untuk duduk di sini. Ramai lagi orang lagi baik daripada kita, ramai lagi dekat luar sana orang lebih soleh daripada kita. Confirm dah. Saya banyak tempat saya tanya satu soalan ni, tak pernah lagi lah orang angkat tangan. Saya tanya, adakah di kalangan kita yang nak bercanggah dengan ustaz, kata ustaz cermat sikit ustaz, saya orang paling baik sekali dekat Penang ni? Ada? Kau ada nak angkat tangan ke? Kata ustaz silap ustaz, saya orang memang paling soleh sekali dekat Pulau Pinang. Ada? Kau ada nak angkat tangan? Kalau ada memang poyo lah. Itu je lah Dan saya biasa sebut, kita tak angkat tangan pun bukan sebab kita rasa kita baik, tapi aku tahulah aku paling baik, tapi tak usah duk habaq kat orang lah buat apa nak cerita kat orang. Tak, bukan. Kita tak angkat tangan, kita tahu memang kita bukan paling baik. Kita tahu memang ada orang jauh lagi baik daripada kita, tapi Allah pilih kita. Allah letak kita juga di rumah dia. Dan samalah kami ni yang jadi ustaz-ustaz apa semua kan, kalau kita rasa kita punya dosa, rasa macam tak layak sebenarnya.
Tapi itulah siang malam dapat datang ke masjid. Satu nikmat Allah Ta'ala bagi sebenarnya. Satu nikmat Allah Ta'ala pilih kita untuk duduk kat rumah dia. Kan? Satu benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang, kadang-kadang kita terlupa hakikat yang bahawasanya bila kita dapat duduk dalam masjid, itu adalah pilihan daripada Allah untuk kita, dan Allah takkan tersilap pilih. Kalau kita jemput orang ke open house, mungkin lagi tersilap nak WhatsApp kat tempat lain, ter-WhatsApp kat dalam grup, nak WhatsApp individu, ter-WhatsApp grup kan, dalam grup tu pula ada musuh kita contohnya, mungkin tersilap jemput orang, mungkin lagi atas muka bumi ni Allah takkan tersilap jemput kita datang rumah dia. Allah takkan tersilap pilih kita duduk dalam rumah dia kan? Jadi syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya jawab soalan Ustaz Azif tadi tu, mungkin saya boleh tambah satu dua perkara yang disebutkan oleh Ustaz Jafri tadi. Last kali tadi Ustaz Jafri sebut macam mana nak lekat amal ibadat kita tu. Saya mungkin tambah satu lagi apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Tadi tu semua cantik dah. Tambah sikit apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar beliau, dekat mukadimah kitab Al-Azkar. Beliau ada bagi satu tips yang sangat elok untuk kita amalkan. Kalau kita tertinggal satu amalan sunnah yang biasa kita amalkan. Sebab tadi pun saya terbaca satu soalan, saya ditanya dekat Instagram. Ada orang tanya soalan, dia kata, Ustaz, saya ni dulu rajin bangun malam, rajin baca surah Al-Mulk sebelum tidur, rajin sembahyang duha, apa semualah dia tulis gitu. Dia kata, tapi lah ni, dia kata, Ustaz, Allah memang lihat. Jadi apa kata, kalau kita buat satu amalan yang memang kita buat dah tiap hari, lepas tu kadang-kadang kan kita tertinggal ni mungkin sebab kita letih ke, sebab kita sakit ke, sebab mungkin urusan dunia banyak sangat, kerja ataupun terlupa kan, mungkin ialah letih sangat, terlelap sebelum sempat baca Al-Mulk dan sebagainya. Kita tahu benda tu sunnah kan, kita tahu benda tu sunnah bukan wajib. Mana kata kalau kita tak buat memang tak berdosa. Dia lain macam solat, memang kita tahu wajib. Maknanya kalau kita tertinggal pun cepat-cepat kita qada. Tapi benda sunnah ni, Imam Nawawi kata, kalau kita tertinggal waktu kita tak mampu nak buat tu, maka qada lah bila kita mampu nak buat. Qada semula. Dia kata sebab apa? Sebab kalau kita tak qada perkara sunnah yang kita tertinggal ketika kita ada keuzuran, nantinya kita akan tinggalkan perkara tersebut waktu kita tak ada keuzuran. Imam Nawawi kata gitu. Kalau kita tak qada satu perkara sunnah yang kita tinggalkan ketika keuzuran, nantinya kita akan tinggalkan perkara tersebut walaupun tanpa keuzuran. Jadi kita cek baliklah. Patutlah aku dah tak buat dah sekarang ni. Sebab waktu aku ada uzur dulu, aku tak buat, aku tak qada semula. Qada, contoh, kita biasa pagi baca maksurat contohnya, ataupun baca apa-apalah zikir Abdul Latif dan sebagainya, baca waktu pagi. Lepas tu katalah satu pagi tu kita tak dapat baca, pukul 10 pagi baru kita boleh baca pukul 10 pagi, walaupun biasa kita baca lepas subuh contohnya. Tertinggal waktu lepas subuh tu, pukul 10 pagi baca, tak apa kan, qada kan balik yang pagi tadi. Kalau kita biasa baca Al-Mulk tu sepatutnya sebelum tidur, tapi waktu malam ni kita balik terus tidur, tak sempat nak baca, esok pagi baca. Qada semula, malam tadi aku tak baca kan? InsyaAllah kita akan jadi. Sebab apa? Sebab bila kita tinggalkan dalam keadaan uzur dan kita tak qada, serupanya dia akan berbekas dalam hati kita bahawasanya benda tu, alah tak apa, sunat je kan? Tak qada pun tak apa, alah tak apa. Kalau wajib kan lain, wajib kita qada sebab kita tahu benda tu wajib. Tapi kalau benda tu sunat, kita akan rasa dalam hati kita berbekas, alah sunat aje, tak apa, nanti benda tu akan jadi ringan, akan jadi tak ada apa. Jadi waktu kita boleh buat pun kita tak buat. Okey, itu satu tips yang sangat berguna daripada Imam An-Nawawi rahimahullah. Itu perkara pertama. Yang keduanya berkaitan dengan kata-kata inna dunya mazra'atul akhirah. Kata Imam Al-Ghazali, kata-kata ini walaupun disebutkan sebagai hadis, cuma satu benda kita kena faham konsep kitab Ihya Ulumuddin. Ada hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin yang memang hadis itu memang hadis, walaupun katalah orang lain tak jumpa hadis ni. Dan sebahagian lagi daripadanya dia bukan hadis, dan Imam Al-Ghazali pun tak sebut kata benda tu hadis. Cumanya
daripada zaman ke zaman kitab Ihya itu bila disalin dan disalin, kadang-kadang ada tersilap salin, maka dikatakan itu adalah hadis walaupun ianya bukan hadis. Ini penerangan para ulama dalam menghuraikan bagaimana bila ada hadis yang dikatakan palsu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sebab zaman dulu tak ada mesin cetak macam kita, bukan ada mesin photostat, mesin cetak. Macam mana dia salin kitab? Berdasarkan kepada guru bercakap, anak murid salin. Setiap satu perkataan tu disalin balik kitab tu. Kitab Ihya Ulumuddin ini dihafal oleh para ulama. Sampai zaman sekarang ni pun ada saja ulama yang menghafal kitab Ihya Ulumuddin. Bukan saja kitab, bukan Al-Quran 30 juzuk tu dia hafal. Itu yang mendapat hafal awal lagi, daripada kecil lagi. Kitab Ihya Ulumuddin pun ada dalam kepala. Kalau Ustaz Japri tak tahu pernah ngaji tak dengan Habib Salim Syatri apa semua tu. Keluarga Al-Syatri ni dia terkenal dengan siapa tidak menghafal kitab Ihya adalah satu benda yang memalukan. Sampai gitu sekali. Satu family yang besar. Tak hafal Ihya malu. Sampai gitu. Bukan kata Quran memang dia hafal lah. Okey. Jadinya berdasarkan kepada hafazan dan juga salinan anak murid, kadang-kadang anak murid ni dia salin apa yang tok guru bercakap, walaupun tok guru tu bercakap kadang-kadang penerangan kepada kitab, kadang-kadang macam tu. Dan kadang-kadang bila tok guru bercakap qal, kata ni mungkin kata ulama sebelumnya. Imam Ghazali sebut kata, Imam Ghazali tak kata Nabi. Tapi anak murid yang tulis dia tersilap faham, dia tulis qal sallallahu alaihi wasallam contohnya, maka disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Imam Al-Ghazali tak sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi dia menjadilah hadis, sedangkan Imam Ghazali tak kata itu pun hadis. Jadi itu antara penerangan bagaimana adanya hadis yang dikatakan palsu. Contoh, Inna dunya mazra'atul akhirah ini ada dalam kitab Al-Mawdu'at, tulisan Mula Ali Qari. Mula Ali Qari seorang ulama besar juga. Dia tulis satu kitab namanya Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu. Dia letakkan salah satunya Inna dunya mazra'atul akhirah. Dia kata hadis ini palsu. Imam As-Sakhawi contohnya seorang ulama hadis, dia kata hadis ini aku tak jumpa dia punya sanadnya. Aku tak jumpa, aku tak tahu dia punya sanadnya bagaimana. Tapi walaupun begitu, Imam Mula Ali Qari tetap mengatakan apa dia? Dia kata walaupun hadis ini aku kata palsu, tetapi maknanya benar. Seperti mana Ustaz Jafri kata tadi, maknanya benar. Maksud hadis itu betul. Sebab apa? Imam Mula Ali Qari kata dia bertepatan dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Kita boleh tengok sendiri surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Ayat ni sebenarnya dia jadi kita kata cara untuk kita faham dunia dan akhirat. Konsep dunia dan akhirat. Allah SWT bagi tahu dalam ayat 20 surah Asy-Syura, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu min harsih. Siapa yang hendak tanaman ataupun tuaian akhirat, maka kami akan tambah tuaiannya. Tadi yang kita sebut dunia adalah ladang kepada akhirat. Kita nak tuai itu di akhirat. Maka Allah Ta'ala dah siap-siap bagi tahu dah tuaian, maknanya ladang. Allah Ta'ala juga menggunakan perkataan tuaian, iaitu berkaitan dengan ladang. Maknanya ada kaitan yang rapat. Tapi dalam masa yang sama ayat itu juga sambung. Wa man kana yuridu harsad dunya. Tadi harsal akhirah, ni harsad dunya. Siapa yang nak tuaiannya di dunia semata-mata, kami akan bagi pada dia. Akan bagi. Memang Allah Ta'ala akan bagi, nak timina. Kami akan bagi. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tetapi tiadalah bagi dia di akhirat nanti daripada balasan ataupun keuntungan. Maknanya dekat akhirat tak boleh apa. Kalau semata-mata nak dunia, maka akhirat hang takkan dapat apa. Tapi kalau nak akhirat, Allah Ta'ala tak kata dunia tak dapat. Allah Ta'ala kata nazid min harsi, kami akan tambah. Maknanya dunia pun dia boleh, akhirat pun dia boleh. Dan akhirat itu dia akan dapat lebih lagi daripada apa yang diharapkan. Betul lah. Sebab dunia ni akhirat ni, syurga Allah, benda yang kita tak boleh nak bayang, tak boleh nak imagine. Mungkin kita harapkan syurga begini.
Tapi Allah akan bagi lebih, sebab syurga ni benda yang memang tak boleh nak imagine. Memang confirm dia lebih lagi daripada imajinasi kita. Memang Allah akan tambah lagi. Jadi kalau kita betul-betul nakkan akhirat, Allah akan tambah tuaian kita nanti. Ayat ni sepatutnya menjadi motivasi pada kita, insya-Allah. Dan kalau kita selalu ingat benda ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bagi kita taufik supaya kita buat apa pun biarlah kerana nak dapatkan akhirat. Bukan tak boleh kaya di dunia, kan? Nak kaya lah, tak ada masalah. Sahabat-sahabat Nabi SAW berapa ramai yang kaya raya, berapa ramai yang jadi jutawan mereka, tetapi jutawannya mereka semuanya nakkan akhirat. Sayyidina Uthman bin Affan, tuan-tuan biasa dengar cerita kan, macam mana Nabi SAW menterbiah Sayyidina Uthman sampai Sayyidina Uthman kaya raya, tapi kayanya untuk akhirat. Kita tahu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga kaya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT, bukannya miskin sampai tak boleh nak infak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq infak berapa banyak? Seluruh hartanya untuk Islam. Sampai Sayyidina Umar jealous kan, Sayyidina Umar kata aku bagi separuh lagi untuk keluarga aku, kan? Sayyidina Abu Bakar kata aku bagi semua sekali, kan? Maknanya kaya mereka fokusnya akhirat, kaya mereka matlamatnya akhirat, kan? Okey, tuan-tuan dan rahmati yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian, cuba kita perhatikan apa yang Nabi SAW tunjukkan. Sebab soalan Ustaz Aziz tadi, bagaimana kita nak berpandukan pada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Cuba kita perhatikan satu hadis. Nabi SAW pada satu hari, Nabi dengan para sahabat dekat pasir kan, padang pasir kan, Nabi SAW gariskan di atas pasir itu dengan dua garisan, satu lorong. Nabi gariskan satu lorong. Lorong ini Nabi SAW bagi tahu, lorong ni ada orang kat bawah, kat permulaan jalan, kemudiannya ada satu orang lagi dekat penghujung jalan. Dan lorong ni pula ada pintu-pintu, ada pintu banyak, dan setiap pintu itu ada tirai. Okey, orang yang di permulaan lorong ni, dia akan kata apa? Dia akan kata, pergi, jalan dulu. Dia akan sebut begitu. Dia kata apa? Keep it up, don't give up. Macam tu kiranya. Jalan. Move forward. Jalan. Orang yang dekat hujung tu pula, dia akan panggil. Dia kata, mai. Jalan, mai sini. Masalahnya kenapa yang mereka dua ni suruh pergi ataupun suruh sampai ke destinasi? Sebab dekat pintu-pintu tu, setiap satu pintu tu yang ada tirai, di balik tirai itu pula ada juga yang ajak masuk ke dalam. Lah masuk sini. Best sini. Syok kat sini. Setiap satu lorong, setiap satu pintu tu, di balik tirai tu ada yang memanggil-manggil juga. Jadi yang dekat awal dengan yang hujung ni, dua-dua akan kata, jangan, tak usah peduli yang dekat kiri kanan ni, jalan terus. Okay? Jadi Nabi SAW tanya para sahabat, kenal tak ni apa dia ni semua ni, siapa dia ni? Okay? Nabi SAW bagi tahu apa dia. Jalan ni tadi ni kira jalan manusia di atas muka bumi ni, nak menuju pada Allah SWT. Di kiri kanan jalan ni dia ada dinding. Yang ada pintu tu kan, ada dinding lah, bawah ada pintu. Kalau tak ada dinding, macam ada pintu pula Dinding kat kiri kanan ini adalah syariat Allah SWT. Syariat Allah SWT. Maknanya syariat ni dia kepung kita supaya jangan buat salah. Dia pastikan kita supaya tak tergelincir. Dia ada dinding kiri kanan, jadi jalan kita pun elok lah, selagi mana kita ikut syariat itu. Okay? Yang di awal tadi, yang suruh berjalan terus ikut syariat itu, siapa yang suruh? Yang pertama itu adalah Al-Quran. Maknanya Al-Quran, kalau selagi mana kita berpegang kepada Al-Quran, kita akan berjalan lurus. Selagi mana kita dengar kata Al-Quran, kita akan berjalan di dalam ruang lingkup syariah, kita tak akan tergelincir. Yang di hujung sana siapa pula? Yang di hujung sana rupanya adalah fitrah. Nabi SAW beritahu fitrah manusia. Fitrah manusia ataupun jiwa manusia yang bersih, dia akan suruh kita buat baik, dia tak suruh kita buat jahat. Sebenarnya manusia ni begitu. Bila Nabi SAW bagi tahu kullu mauludin yuladu alal fitrah, hadis yang biasa kita dengar,
setiap yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah, maknanya dalam keadaan Islam, dalam keadaan baik, bukan dalam keadaan berdosa macam agama lain yang kata setiap manusia itu lahir dalam keadaan berdosa, mewarisi dosa Nabi Adam, kan? Bukan. Kita lahir dalam keadaan baik. Fitrah kita juga nakkan kebaikan. Kita bila nak buat jahat, jauh di sudut hati ni dia akan berasa something. Nabi SAW bila ditanya tentang mungkar juga, Nabi jawab benda yang sama. Memang dalam hati kita akan rasa tak best. Kalau kita buat benda salah, memang dalam hati kita akan rasa tak best. Walaupun benda salah tu kita rasa best sekalipun, hati kita akan kata tak best juga. Dia akan rasa jauh di sudut hati tu, ish, tak kena aku buat benda ni. Okey. Yang pintu-pintu tu yang ada tirai di sebaliknya tu, kita masuk ke pintu tu, kita akan terjun ke bawah sebab ni dah ada dinding. Rupanya itu adalah syahwat, nafsu, maksiat dan sebagainya yang duk panggil kita, mai lah sini, mai lah, enjoy lah sekejap, relax lah brother, tak usahlah duk berjalan aja, mai sini, kita enjoy kat sini. Enjoy ni di balik tirai kita dengar macam seronok, kita dengar tu macam best lah. Tapi kita tak tahu, kata kita masuk di sebalik tirai tu, kita akan terjun jatuh. Itu konsep umum perjalanan hidup kita atas muka bumi ni. Sebenarnya begitu je. Jadi sekarang ni kita sedang berjalan. Kita sedang berjalan menuju Allah SWT. Memang kita akan digoda sentiasa. Tetapi yang akan menyelamatkan kita inilah dia, Al-Quran. Yang akan menyelamatkan kita ni tadi sunnah Nabi SAW. Nabi bagi tahu. Yang akan menyelamatkan kita juga adalah fitrah kita sendiri, yang memang nakkan kebaikan. Saya jumpa orang yang memang samsing dan sebagainya, kan. Bila kita tanya nak buat baik tak, dia kata nak Ustaz, tapi tak boleh nak buat. Dia cakap gitu. Saya nak sangat buat baik, tapi tak tahulah, kata Ustaz, payah nak buat. Kalau kita tanya diri kita pun macam tu juga. Nak tak bangun qiyamul lail tu tak bagi? Kita kata nak Ustaz, tapi itulah ya Allah, payah betul nak bangkit. Nak tak sedekah? Nak Ustaz, jealous tengok orang sedekah, tapi tak tahu lah Ustaz, tiap kali lalu je tabung saya terlelap. Ataupun maknanya tiba-tiba datang ni rasa kedekut, tiba-tiba datang rasa kedekut. Tapi maknanya ada, nak tu ada, kemahuan tu ada, jauh di sudut hati tu nak buat baik. Saya ada seorang sahabat yang belum nikah lagi, umur macam kami ni dekat 40 tak nikah lagi. Dia ni memang marok gila-gila punya lah, pakai seluar jin koyak, rambut panjang. Kawan sekolah, kawan saya sekolah rendah. Saya tanyalah, kau ni bila nak kahwin? Kau bila nak kahwin? Dia kata, aku bukan tak nak kahwin Ustaz, aku nak kahwin, tapi aku tak jumpa calon lagi lah, kata. Kau nak calon macam mana sebenarnya? Aku dah jadi ustazah, kata. Nak jadi ustazah tapi pakai seluar kan. Tak ada lagi ustazah yang nak kat aku, kata. Kenapa nak ustazah? Sebab yelah aku nak jadi baik, kata. Maknanya jauh di sudut hati dia ada, dia nak baik. Kata okeylah, banyak je ustazah yang baik. Dia kata tak mau, aku nak ustazah yang seksi, kata. Sudah kan, macam-macam lah pening kepala kawan aku tu. Tapi senang ceritanya, fitrah nak baik tu memang ada, tapi dia perlu dipandu, dia perlu ada guide juga, iaitu dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Dalam masa yang sama kita juga tahu, bila kita baca ayat yang kita baca tiap-tiap hari, ihdinas siratal mustaqim, kita nak jalan yang lurus, kan? Kita nak siratal mustaqim. Kita tahu siratal mustaqim itu Allah Ta'ala telah jelaskan siapa dia, yang alladzina an'amta alaihim, yang kau bagi nikmat atas mereka tu siapa dia? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. 4 golongan tu kita tahu dah, kita biasa dengar dah. Nabi-nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh. Masalah kita adalah 4 tu kita tak duduk dalam tu. Nabi confirm bukan dah. Jangan ada pula mengaku jadi Nabi pula malam ni. Nabi tak ada. Siddiqin rasa macam jauh sangat aku dengan golongan siddiqin ni. Syuhada, mati syahid. Mati syahid ke aku? Berjihad payah, pergi usrah memalas, nak mati syahid. Salihin, tak soleh juga aku ni. So macam mana?
Empat-empat golongan ni memang kita tidak ada dalam tu, maka kita nak duduk dalam bersama dengan mereka. So kita siratal ladzina an'amta alaihim. Aku nak ya Allah tunjukkan aku jalan orang yang kau bagi nikmat atas mereka. Depa tu, mereka tu aku nak bersama dengan mereka, aku nak duduk dengan mereka. Jadi atas muka bumi, caranya nak dapatkan panduan kata akhirat lebih utama, akhirat penting, aku nak dunia pun untuk akhirat, kena bersama dengan golongan-golongan ni. Golongan para nabi, nabi dah wafat, tapi boleh ambil sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan siddiqin, syuhada dan salihin, kita bersama dengan mereka ataupun mencintai mereka. Mudah-mudahan kita dapat bersama mereka, kan? Mencintai mereka, duduk bersama mereka, mujalasatus salihin, duduk dengan orang soleh. Duduk dengan orang soleh memang terkesan pada jiwa kita, kan? Kita bersembang dengan mereka, kita bersembang dengan mereka ni lain tau. Bersembang dengan saya, bersembang dengan Ustaz Japri, mungkin lagi bercakap bab dunia, masih lagi sembang bab handphone kadang-kadang, kan? Handphone saya dah rosak, Ustaz ada cadang tak handphone bagus, Ustaz? Tanya pula Ustaz pakai iPhone Ustaz bagus tak? Masih lagi sembang. Naik kereta, masih lagi sembang bab kereta, kan? Masih lagi saya minggu lepas saya depa bawa naik kereta apa Lexus minggu lepas. Bawa naik Lexus tu, saya pun naik. Best lah kata. Patut saya itu memang nak beli sebiji kereta macam ni. Kan nampak cerita sedunia. Kan tengok dia pegang, tengok dia bawa, tanya, "Berapa boleh pergi ni? Pecut boleh berapa?" Tu Ustaz dah dilihat tu 220 boleh tak Ustaz? Itulah kata, saya punya kereta boleh 190 je. Macam tu lagi kan. Ni jangan rakam lah. Okey. Maksudnya masih lagi sembang bab dunia, kan? Masih lagi kami ni sembang bab dunia masih ada. Tapi bila duduk dengan orang-orang yang soleh, dengan para wali Allah, kita duduk dengan para masyayikh kita, Allah, bersembang bab dunia ni jarang sangat lah, sikit sangat, kan? Habis banyak boleh tanya kita dah makan belum, itu je lah bab dunia mungkin, kan? Lain tu Allah penuh dengan nasihat, penuh dengan pengajaran, masih penuh lagi dengan macam-macam. Saya tengok pada Instagram saya tengok ada juga gambar saya dengan Ferrari, bawa Ferrari, dunia belaka. Saya je lah habak pada tuan-tuan tu, saya bawa Ferrari. Tak adalah, bukan. Ferrari pinjam. Orang bagi kita suruh naik. Dia pelik tuan-tuan, kadang orang ni bagi ustaz ni, dia rasa nak dapat berkat kita Ferrari, dia bagi ustaz bawa. Dia sebenarnya silap faham tu sebenarnya. Kalau nak berkat, bagi terus ke ustaz. Okey. Tak lah, bukan kereta tu pun dah kena jual dah. Lepas saya naik, dia kena jual kereta tu. Jadi tuan-tuan jangan ambil konsep keberkatan macam tu. Mana ceritanya, apa masih banyak lagi keduniaan kita, kan? Kita fikirkan, apa pun ingat pada akhirat. Ingat buat apa pun, nak kaya-kayalah, tapi jangan kayap ke akhirat, kan? Jangan kaya di dunia, kayap di akhirat. Yang itu paling kita tak mau lagi. Caranya balik pada Al-Quran, balik pada hadis Nabi SAW, dengan panduan daripada para ulama kita, orang-orang soleh, para ulama kita gunakanlah mereka sebagai penunjuk arah kita, pemandu arah kita menuju pada akhirat. Wallahu a'lam. Masih pada Al-Fadhil Ustaz di atas penerangan yang berkaitan dengan panduan kita nak menuju akhirat. Jadi tidak panduan kita berbalik kepada Al-Quran dan berbalik kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini panduan kita. Inilah nak menuju kita ke akhirat. Kita nak bahagia di dunia, dan dalam masa yang sama kita nak juga bahagia di akhirat. Tapi mesti ada kita punya punca untuk membawa kepada kebahagiaan kita di akhirat. Saya teringat satu apa yang disampaikan oleh Fadhil Ustaz. Saya teringat satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umat manusia umat Nabi SAW masuk dalam syurga, kata Nabi. Semua masuk syurga. Illa may ya'ba, melainkan orang yang enggan. Saya lebih suka guna ya'ba ni ketegak. May ya'ba, melainkan orang yang ketegak. Maka Rasulullah, sahabat tanya, may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang ketegak tu ya Rasulullah? Nabi kata, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat ke aku. Maknanya orang yang nak taat kat Nabi, orang yang ikut Nabi, orang yang ikut apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW, sebagaimana yang disampaikan oleh Fadhil Ustaz Syed sebentar tadi.
Man ata'ani dakhala jannah. Siapa yang taat pada aku, kata Nabi, masuk syurga. Wa man asani barang siapa yang mendurhakai Allah, maka dialah adalah orang-orang yang enggan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang ni tidak akan mendapat kebaikan di akhirat, maknanya hidup dia nanti gelap di akhirat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kupasan kita semakin menarik untuk kita menghuraikan lebih panjang lagi perkara yang berkaitan dengan kehidupan di dunia kita ini nak menuju akhirat. InsyaAllah kita terus kepada pusingan kita yang kedua. Kita akan berbalik kepada ahli panel kita yang pertama, Al-Fadhil Ustaz. Ustaz, hari ini kalau kita tengok masyarakat pada hari ini ada golongan mereka nak menghampirkan diri mereka kepada agama, majlis ilmu, cari alim ulama, nak menambahkan ilmu mereka. Maknanya nak ada sebahagian umat manusia ni, ada di kalangan masyarakat kita ni nak hampir kepada Allah. Tapi tak kurang banyak juga ada juga manusia di kalangan masyarakat kita ni, orang Islam, yang mana mereka ni juga adalah orang yang semakin hari semakin jauh, semakin hari semakin jauh. Bahkan kita lihat orang golongan ni semakin hari semakin banyak pula. Orang yang nak mengaji ni semakin hari semakin sikit. Orang nak buat jahat ni semakin hari semakin banyak masalah. Namun di sana ada penyelesaian dia. Jadi untuk soalan kita pada round yang kedua ni, saya nak minta pada Al-Fadhil Ustaz untuk menceritakan di mana silapnya umat hari ini dengan masalah yang pelbagai, masalah sosialnya, masalah akhlaknya, institusi kekeluargaan semakin rana, institusi kehidupan masyarakat sosialnya semakin musnah. Di mana silapnya umat pada hari ini, dan minta Ustaz menunjukkan cara penyelesaian untuk panduan kita bersama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Soalan macam soalan stam. Naik takut gitu. Saya duduk cakap forum, duduk sebelah-sebelah dengan orang alim ni, kita jadi tak kerti nak bercakap. Orang gitu, Ustaz Syamad. Takut cakap, takut silap. Nak buat lawak lebih, dia lain baca begitu, dia pun lain sikit kan, Ustaz Syamad. Tuan-tuan tadi nampak makin slow, tabur lalu cakap balik. Okey tu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Apa saja yang kita lalui dalam hidup kita dan apa yang akan kita lalui di hadapan kita telah pun diberitahu oleh Allah dan kita semua maklum. Tuan-tuan, apa yang sedang kita lalui dan apa yang akan kita tempuh di depan tu semua dah maklum. Kita dah tahu. Tuan-tuan yakin tak? Tuan-tuan yakin tak tentang kata nak masuk dalam kubur? Tuan-tuan tahu tak? Tahu? Tuan-tuan tahu tak kata ada azab kubur? Ada nikmat kubur? Tahu? Tuan-tuan tahu tak ada keadaan kita di padang mahsyar yang sangat dahsyat, yang kita duduk berdiri, yang kita duduk bertelanjang, kita duduk di bawah panas terik matahari? Tuan-tuan tahu tak? Tahu? Tuan-tuan tahu tak kata akan ada orang yang dapat perlindungan arasy Allah, dapat naungan arasy Allah? Tuan-tuan tahu tak? Tahu. Bahkan dalam kehidupan kita yang sebelum ni, waktu kita duduk di alam arwah, waktu kita duduk dalam alam roh dulu, kita dah tahu dah, kita diberitahu dah apa yang akan kita lalui di depan. Macam mana kita lah ni, kita diberitahu tentang apa yang akan kita lalui di depan nanti, di alam barzah kita apa semua tu. Sekalian salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tahu dan kita percaya benda tu, tapi tuan-tuan tak sampai ke tahap yakin. Kalau nak yakin, kalau tuan-tuan dia ada tahap ilmu musalli ala, ada tahap yakin, ilmu yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Kita dulu waktu kita duduk di alam roh, kita telah diberitahukan tentang dunia. Waktu tu dunia bagi kita setakat ilmu yakinnya, dan sekarang kita berada pada haqqul yakin dunia. Akhirat tu tuan-tuan, kita telah diberitahu tentang akhirat, dan akhirat bagi kita lain, iaitu ilmu yakin. Nanti kita akan masuk duduk dekat dalam tu, waktu tu kita akan dapat haqqul yakin tentang akhirat. Cerita dah percaya tak? Percaya. Tahu tak? Semua orang tahu.
Cuma ada orang bersungguh nak buat dan ada orang. Sebab tu saya nak petik kisah yang dinukilkan, yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab dia Salih ala Sayyidina Muhammad, yang cerita tentang orang yang hidup di dunia dalam pelayaran yang menuju kepada akhirat. Salih ala Sayyidina Muhammad, dia buat satu bandingan yang sangat cantik. Dia kata manusia menuju akhirat ni dia macam Salih ala Sayyidina Muhammad, orang yang duduk di atas sebuah kapal. Kapal ini duduk ramai-ramai atas kapal, kemudian mereka berlayar, kemudian mereka sampai di satu pulau. Dan dengar elok kisah dia ni. Bila sampai ke pulau tu tuan-tuan, Salih ala Sayyidina Muhammad, kapten kapal bagi tahu dekat seluruh yang duduk dalam kapal itu. Dia kata, tuan-tuan, kita hanya akan singgah di pulau ini sehari semalam. Semua dengar sehari semalam? Semua dengar sehari semalam. Tahu esok kita akan balik? Semua tahu kita akan balik? Semua tahu kita akan balik esok. Salih ala Sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, kapten kapal kata, kita akan berhenti di pulau ni sehari semalam. Di pulau ini, pulau yang sangat cantik. Di pulau ni ada emas-emas, di pulau ni ada mutiara, ada permata-permata yang sangat cantik. Tuan-tuan turun dan ambil sebanyak mungkin buat bekal balik nanti. Ambil sebanyak mungkin, sebanyak mana tuan-tuan boleh ambil, ambil pulun-pulun ambil. Buat balik nanti, buat bekal balik nanti. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tapi ingat, dekat sebelah pulau tu ada kawasan larangan. Jangan masuk tu. Tu milik raja. Yang tu jangan masuk. Tang lain nak ambil, semua boleh ambil sebanyak mungkin. Maka tuan-tuan, semua orang sampai dan semua orang faham yang mereka akan balik, dan semua orang tahu kata tu kawasan larangan tak boleh masuk. Semua orang tahu yang mereka boleh kutip semua tu sebanyak mungkin. Semua tahu tak? Semua tahu. Lalu turun. Bila turun saja, pecahlah jadi kepada 3 kelompok manusia. Kelompok yang pertama, subhanallah, bila turun-turun dia tengok harta yang sangat banyak, dia tengok permata-permata yang sangat cantik, maka dia pulun kutip. Kutip sebanyak mungkin. Penuh tangan dia naik atas, simpan, turun balik. Letih, penat, tak larat. Letih, penat, tak larat. Dia kata apa? Tak larat lah, subhanallah, nak tidur. Oh, tak boleh tidur lah. Pasal apa? Pasal esok nak balik lah. Kalau tidur sejam, rugi sejam. Kalau rehat sat-sat rugi. Ni banyak benda nak kutip lagi ni. Turun lagi, letih, tak larat, kutip lagi naik. Letih, tak larat, kutip juga. Lawan, tak larat ada. Pasal apa? Sebab dia tahu masa dia sangat limited. Faham tak tu? Saya cakap. Kelompok yang kedua, subhanallah, turun-turun, terpesona dengan keindahan pulau tu. Cantiknya pulau dengan sungai-sungai, ada apa semua. Apa dia buat? Dia bangunkan rumah-rumah dia kat situ. Dia buat rumah-rumah dia, dihiasi rumah-rumah dia, dia main dengan anak-anak dia, pasang tirai-tirai yang cantik, dia pasang permaidani, dia cat-cat rumah dia apa semua. Ni, dia tahu kata dia nak balik esok. Dia tahu. Dia tahu tak kata benda tu dia akan tinggal? Dia tahu. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan sekalian, tapi dia sibuk menghiasi dunia dia sibuk menghiasi benda yang dia ada dekat pulau tu. Dia tahu yang benda tu tak boleh nak bawa balik esok. Dia tahu masa-masa yang lapang sikit-sikit, dia pergi kutip lah dia punya Salih ala Muhammad, kulit-kulit siput, dia pergi kutip lah tanah-tanah liat sikit-sikit. Yang tu bekal nak bawa balik tu. Dalam masa lapang yang dia ada sikit-sikit, yang tu dia buat. Faham tak tu? Serius tuan-tuan lah ni lah. Tak makan lagi lah. Apa ni? Yang ketiga tuan-tuan, Salih ala Sayyidina Muhammad. Kelompok yang ketiga, turun-turun tengok nu cantiknya istana sebelah nu. Tu tempat dia dah. Dia tahu tak tadi orang pesan dia jangan ambil tu? Pesan. Dia pergi sana tuan-tuan, dia lintas masuk ke dalam kawasan istana, dia pecah tembok istana, dia main dengan dayang-dayang, dia main dengan budak-budak istana. Akhirnya tuan-tuan dia ambil barang-barang istana, akhirnya dia ditangkap dan digantung di leher-leher depan ni orang-orang yang bersalah dalam istana. Besoknya semboyang bunyi, masa untuk balik. Saya nak tanya lagi sekali, semua orang tahu tak kata nak balik esok? Tahu. Akhirnya tuan-tuan, baliklah mereka semua. Kelompok yang pertama balik dalam keadaan banyak barang yang dia kutip. Kemarin letih kan?
letih, masuk kapal rehat, tidur. Walaupun dalam hati kata apa, kalau boleh nak turun lagi, kalau boleh nak banyak lagi nak kutip tu, tak apa, hati lagi ni sikit tu, duk puasa macam sikit lagi tu, tapi nak baca dah kena balik dah, terima je lah, rehat dalam kapal. Kelompok yang kedua, bunyi, sudahlah, tak ada apa dah ni, tak ada apa dah ni yang ni semua ni nak kena tinggal ni. Allah menyesal lah, tak ada lah nak kutip, tak ada nak apa semua, tak ada. Waktu dia baru nak kutip, tunggu sat nak kutip, tak ada waktu dah balik lah. Waktu tu dia balik dengan hanya membawa kulit-kulit siput sikit-sikit dan tanah-tanah liat, kata Ibnu Qudamah. Mai kelompok yang ketiga pula, tuan-tuan sekalian, Masya Allah, kena tangkap, Masya Allah, Rabi, pengawal Muhammad Isa hantar mereka, digantung di leher-leher mereka ni daripada tanda-tanda orang-orang yang kena tangkap, orang-orang yang bersalah. Belayar mereka balik ke tempat kerajaan mereka, raja mereka yang agung. Bila sampai dekat raja yang agung, raja agung pun sambut mereka, ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat pulang. Mana harta-harta kamu? Kelompok yang pertama, ni dia harta kami sangat banyak ni, Masya Allah, Rabi, ahlan wa sahlan, kamu jadi orang yang diutamakan, kamu jadi orang yang VIP. Ni nampak ada istana-istana mewah ni, belilah, ambil ni semua kamu punya. Ni nampak tak ni, makanan-makanan istimewa ni, meja-meja yang cantik-cantik, ini kamu punya. Kamu jadi tetamu yang sangat istimewa pada hari ni, sebab kamu ni kaya raya, subhanallah. Faham tak ni? Kelompok yang kedua, tuan-tuan balik, mana harta kamu? Mana harta benda kamu? Tak ada. Kenapa tak ada? Bukankah orang yang sama bagi tahu dekat kamu kata tempat tu banyak harta? Kamu tahu tak? Tahu? Kenapa kamu tak kutip? Kami terpesona dengan keindahan dunia. Orang peringat tak? Peringat. Orang bagi tahu tak kata nak balik esok? Tahu. Peringat tak? Peringat. Dengar tak? Dengar. Tapi tak buat. Celaka kamu hari ni. Pergi kamu. Maka mereka dipinggirkan, tuan-tuan sekalian, dan mereka menunggu-nunggu, mengharap-harap orang yang kaya raya bagi sikit tolong dekat mereka. Mereka duk gigit jari. Kelompok yang ketiga, tuan-tuan, balik dengan digantung, dilihat-lihat mereka ni dosa-dosa, digantung dengan mereka ni kesalahan-kesalahan, ditangkap pengawal, tangkap mereka dan humban mereka dalam penjara. Itulah ibarat mudah yang Ibnu Qudamah cerita tentang kehidupan kita di dunia ni. Yang pertama dia, tuan-tuan, semua orang tahu, salli ala Sayyidina Muhammad, bahawa hidup di dunia ni saja. Waktu kita di dunia ni, tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, sangat terhad, sangat sikit. Ada seorang duduk di kampung ni, nama Masjid Timah. Kampung bukan nama Kampung Timah kan? Kampung apa? Kampung Masjid Timah betul? Subhanallah. Umur 100 tahun dah Pak Long, subhanallah. Hidup 100 tahun, Masya Allah, lama hidup Pak Long kat sini. Lama dulu ada apa ni, ada masjid sebiji, ada timah seketui. Lama lah, subhanallah. 100 tahun Pak Long tu pindah pi akhirat, duduk dalam akhirat, tuan-tuan, masalli alaihi Muhammad, hanya 10% daripada sari akhirat. Betul tak ni? Pasal apa? Sari berapa tahun sari akhirat? 1000 tahun akhirat, Masya Allah. Pasal apa yang panjang sangat ni? Pasal apa yang sehari sampai 1000 tahun tu, subhanallah. Akhirat tu tak ada tarikh tutup dah. Sampai bila-bila. Tahu tak kata macam tu? Tahu tak semua? Tahu. Habis tutup, tangguh apa lagi? Tuan-tuan, salli alaihi wasallam. Amal sikit dulu kita lara semua, tuan-tuan. Dulu kita sangat jauh. Saya hari itu baca kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, Ibnu Katsir cerita waktu dibentang kita amal, ada satu piring amal tu, subhanallah, ambil langit bumi, letak dalam piring langit dan bumi, subhanallah, masih ada baki lagi. Satu piring tu ambil langit dan bumi seluruhnya, letak atas tu, ada baki lagi. Nak abang kata piring tu sangat besar, sampai malaikat tu kata apa? Malaikat tu kata, subhanallah, ya Allah, kami tidak menyembahku kami tidak menyembahmu dengan sempurna, dengan sebaik-baik sembahan. Kata apa? Kami malaikat ni berasa macam sikit sangat amal kami nak banding dengan piring yang sangat besar tu. Tu malaikat kata macam tu. Kita nak kata lagu mana? Tuan-tuan boleh bayang daripada umur balik dulu ni, umur 12 tahun tu, sampai umur kita 30 tahun, waktu kita lahir, waktu kita maksiat, waktu kita langsung tak ingat Allah, waktu kita pergi depan Allah, waktu dibentang kita amal tu, apa yang nak kita baca?
Semayang dak maksiat kosong, maksiat, zina, minum arak, disko, maksiat, seronok, menyanyi, karaoke. Semayangnya mana? Semayang tak berjumpa, subhanallah. Lepas berapa hari berjumpa satu semayang, maksiat lagi, maksiat lagi, maksiat lagi. Yang duk timbang berat belah kiri, berat belah kiri, berat belah kiri. Berapa tahun ni? 20 tahun punya duk buat amal macam tu. Tuan-tuan ni subhanallah, ni yang duk baki ni. Allahu Rabbi, tuan-tuan masalah sebab tu pun duk tanggung lagi. Tu pun tak mau lagi. Tunggu salah, tunggu salah, tunggu salah. Tuan-tuan masalli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan faham tak ni? Cerita dia apa? Kalau lah ni tuan-tuan umur 50 tahun belum boleh, tak boleh pi dah 50 tahun ke depan untuk kita buat. Salli ala Sayyidina. Kalau tuan-tuan lah ni umur 60 tahun, confirm tak boleh pi dah 60 tahun ke depan. Yang baki tu tinggal sikit saja lagi tuan-tuan. Yang sikit ni lah nak pulun. Salli ala. Kadang-kadang tuan-tuan duduk saja duduk. Ya Allah, Rabbi subhanallah. Apa amal yang nak kita baca, nak buat bekal kita supaya berat timbangan amal kita sebelah kanan? Salli ala Sayyidina tuan-tuan. Salli ala Sayyidina. Nak banding dengan kemaksiatan dan dosa dan yang kosong yang lepas. Sebab tu kita kena jadi kelompok pertama tadi ni. Sebab lah ni duk nampak-nampak macam kita jadi kelompok kedua. Saya tak tahu tuan-tuan, saya duk rasa saya macam tu. Tuan-tuan, banyak masa kita disibukkan dengan seronok kita di dunia yang saat ni. Nak rumah macam tu, nak kereta macam ni. Salli ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan. Ferrari yang Ustaz Syed naik tu saya pun naik juga. Kereta sama juga lah. Berbual dalam Facebook kenal selalu esok tu. Ni dia lah Ustaz dia kata. Macam tu tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Yang baki-baki sikit-sikit tu baru kita allocate untuk amal, baru allocate untuk amal, baru allocate untuk amal. Kita takut tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad nanti pi depan Allah sungguh-sungguh amal kita tak ada nak banding dengan waktu yang Allah peruntuk kat kita yang sangat banyak. Tapi terlalu sedikit amal yang kita buat. Tuan-tuan faham lah? Jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah ni tuan-tuan sekalian, masalah ala Sayyidina Muhammad tak lain tak bukan kita kena kembali duduk di dalam majlis-majlis ilmu. Tu penyelesaiannya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan nak selamat di akhirat, tuan-tuan nak jadikan akhirat itu tuan-tuan sebagai tempat tuan-tuan kutip segala hasil, tuan-tuan syarat yang paling utama nombor satu sekali, mai duduk dalam majlis ilmu. Sebab inilah jalan untuk tuan-tuan beramal, dapatkan sebaik-baik amal, dapatkan sebaik-baik manfaat, supaya nanti kita boleh kutip amal tuan-tuan, kutip apa ni pahala, kutip ganjaran sebanyak-banyaknya. Macam mana para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma ghanimatu majalisuz zikr, apa habuan yang kami dapat kalau kami mai duduk di dalam majlis zikir, majlis ilmu macam ni? Nabi SAW kata apa? Al-jannah, al-jannah, syurga, syurga kami bagi dekat kamu, syurga, syurga Allah akan bagi dekat kamu. Pasal apa? Macam mana Nabi SAW kaitkan majlis ilmu ni dengan syurga? Sebab tuan-tuan nak masuk syurga, tuan-tuan kena ada pahala yang banyak, dosa sikit selain daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Salih Asyamat. Nak dapat pahala yang banyak, nak dapat kugur dosa, nak dibuang dosa-dosa, tuan-tuan perlukan kepada amal. Nak amal bukan semua amal Allah terima. Syarat diterima amal yang pertama mesti ikhlas. Syarat yang kedua mesti tepat bagi tunjuk oleh Nabi SAW. Nak dapat syarat, nak dapat amal yang ikhlas dan dapat amal macam yang tunjuk oleh Nabi SAW, mesti ada ilmu. Dan nak dapat ilmu mesti mai duduk dalam majlis ilmu. Tu jalan dia. Tu jalan dia untuk kita dapat manfaat yang sebaik-baiknya di akhirat. Tuan-tuan sekalian, masalli asyamat. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita dalam majlis ilmu ni sampai ke akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah buka hati suruh-suruh orang yang duduk di sekeliling rumah kita untuk hadir ke majlis-majlis ilmu. Sebab kita nak macam mana kita nak masuk syurga, kita nak kawan-kawan kita juga masuk syurga Allah bersama-sama dengan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan anak-anak dan isteri kita dilapangkan hati-hati mereka untuk datang untuk main masjid-masjid, untuk mendengar majlis, untuk dengar duduk dalam majlis-majlis ilmu juga sama dengan kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita dan ahli keluarga kita seluruhnya dikira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli syurga Allah. Dan mudah-mudahan tuan-tuan masalli ala Sayyidina Muhammad, Allah bagi kepada kita ni kelapangan hati, lembut hati untuk menerima ilmu dan beramal dengan ilmu yang insya-Allah akan kita kutip pahala dan ganjarannya di akhirat nanti, tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran diucapkan kepada Al-Fadhil dan Ustaz Jeffrey dengan penerangan kepada kita berkaitan dengan kembali
masalah yang ada di kalangan manusia pada hari ini, tak dapat tidak kita nak kena ajak semua mai duduk dalam majlis ilmu, ingat Allah Subhanahu wa taala, mai duduk di masjid. Semuanya ini menyelesaikan masalah-masalah masyarakat, masalah manusia yang sedang bermaharajalela di kalangan manusia pada hari ini. Kena ingat tuan-tuan, Allah Ta'ala dah bagi peringatan dah dalam surah At-Takathur. Allah Ta'ala sebut Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Allah Ta'ala sebut dah manusia ni jenis alhaakumut takathur, lalai. Dia ada lalai, telah lalai manusia ni dengan at-takathur. Takathur ni dengan hartanya, dengan pangkatnya, dengan kedudukannya. Yang ni semua hak dunia, hak yang ahli panel kita cerita tadi ni. Sampaikan lupa dengan Allah ni tuan-tuan, lupanya dia dengan akhirat, lupanya dengan majlis ilmu, lupanya dengan rumah Allah. Sampaikan hatta zurtumul maqabir. Sedap tu masa bila? Sedap masa kita ni bawa usung pergi kubur, baru tu masa tu sedap. Allah Ta'ala kata kalla, jangan, kalla sawfa ta'lamun, jangan jadi macam ni, jangan jadi macam ni. Allah Ta'ala dah bagi dah peringatan, dan saya yakin semua di kalangan kita ni tuan-tuan hafal surah ni, hafal surah ni, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Semua kita hafal. Mudah-mudahan surah ni sudah memberi peringatan kepada kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk soalan, untuk pusingan kedua ni, marilah sama-sama kita dengar soalan yang keempat. Soalan keempat lah untuk round yang kedua ni. Saya nak tujukan kepada ahli panel kita yang kedua. Hari ni tuan-tuan, kita ni duk fikir nak pergi syurga, nak pergi syurga, nak pergi syurga. Kalau kita pergi tanya orang yang tengah mencuri tu, tuan-tuan, orang duk tengah mencuri tu, tuan-tuan pergi ambil mic ni, tuan-tuan pergi temu ramah dia, hang nak masuk syurga tak? Dia kata nak masuk syurga. Confirm, tanya api dah siapa pun, semua nak masuk syurga, walaupun masa tu duduk pergi kopek rumah orang. Tuan-tuan, maknanya semua orang nak pergi syurga. Jadi tuan-tuan muslim muslimat dirahmati Allah, malangnya kita tak bawa diri kita untuk nak pergi ke syurga. Hari ni saya nak bawa tuan-tuan, hari ni dunia lah ni dunia cyber, dunia yang kita sebut media masanya sangat hebat. Zaman dulu tak ada, zaman saya kecil-kecil tak ada. Mai zaman hadlah ni ada. Dunia cyber ni sampai anak-anak kita hak kecil-kecil ni terah. Anak saya ni tuan-tuan baru 3 tahun, dia boleh buka tab saya ni, dia boleh buka on, kemudian dia boleh cari. Baru 3 tahun, nak habaq kata hebatnya. Zaman cyber lah ni dengan elektronik yang sangat hebat. Apatah lagi dengan pelbagai aplikasi yang pelbagai, dengan Instagramnya, dengan Facebooknya, dengan WhatsAppnya. Di saat ketika kita nak memikirkan nak menuju akhirat, tapi kita salah guna sistem ni. Benda-benda hak macam ni kadang-kadang menambahkan dosa kita kepada Allah. Ada WhatsApp, di situ fitnah berlaku. Ada Facebook, di situ fitnah berlaku. Sehingga mengeruhkan keadaan, mengeruhkan kehidupan manusia yang sepatutnya hidup dalam keadaan yang sungguh baik. Jadi saya nak tanya pada Al-Fadhil Ustaz, apakah nasihat Ustaz pada masyarakat, khusus kita yang berada dalam masjid ini? Nasihat supaya kita mengguna, macam mana kita nak guna benda ni? Saya yakin Ustaz, saya ni orang kenal, mau tak mau Instagram, dia nak berdepan dengan Instagram, dengan masyarakat yang jauh tak boleh nak bersemuka. Maka nasihat Ustaz dari sudut kita nak gunakan dunia cyber yang sekarang ini bercambah pada hari ini. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kalaulah ditanya pada rakyat Malaysia siapa yang tak gunakan internet, soalan tu dah jadi macam pelik sangat, kan? Anda kata hampir semua orang guna internet sekarang ni, sampai dekat kampung-kampung, sampai dekat felda-felda dan sebagainya pun masih lagi pakai internet, melainkan mungkin yang duduk dekat kawasan pedalaman Sabah, Sarawak dan beberapa tempat dekat atas Semenanjung.
Anda kata majoriti rakyat Malaysia semuanya guna. Tapi penggunaan kita tu macam mana? Saya nak jawab secara ringkas ya, sebab kita pun dah dekat pukul 11 malam ni. Sajapri pun dia tak makan malam lagi tuan-tuan. Dia sebenarnya guna syafaat tu, orang sebelah dapat, sebenarnya kita pun dapat juga. Jadi saya jawab secara ringkas insya-Allah. Yang pertamanya, ada satu tips yang saya biasa sebutkan di banyak tempat. Apa kata kita nak buat apa pun kita sebut, ada satu perkataan ulama-ulama dulu sebut dalam bahasa Arab, kita guna dalam bahasa Melayu pun tak apa. Kita kata, ya Allah perhatikan aku, ya Allah perhatikan aku. Kita tak sebut benda tu pun Allah tengok. Allah tahu apa yang rahsia, apa yang kita rahsiakan, semua Allah tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa, Allah tahu. Benda rahsia semua Allah tahu. Tapi kita nak kena ingatkan diri kita sendiri bahawasanya Allah tengah tengok kita. Jadi kita sebut benda tu, ya Allah perhatikan aku. Bila kita buka handphone, apa kata, jadikan itu satu mantra, kan? Satu perkataan yang biasa kita sebut kan. Dulu lama ajar kita suruh sebut Allahu syahidi. Betul lah, Allah menyaksikan aku. Allahu naziri, sebut begitu. Allah, ya Allah perhatikan aku, kan? Mudah-mudahan bila kita tulis tu kita ada tanggungjawab. Mudah-mudahan bila kita baca pun kita ada tanggungjawab. Apa yang kita patut baca, apa yang tak patut kita baca, apa yang patut kita buka, apa yang tak patut kita buka. Tuan-tuan, hari ni ya Allah, saya perhatikan punyalah banyak. Satunya fitnah, satu lagi adalah menyebarkan benda, maklumat yang tak sahih, maklumat yang dia pun tak tahu betul ke tidak. Tidak ada fatabayyanu dekat situ. Kemudiannya kadang-kadang suka-suka nak bercakap. Tuan-tuan tahu berapa ramai mufti kat Malaysia? Adalah lebih kurang 14 juta orang. Mufti kat Malaysia. Tak percaya tuan-tuan tengok Facebook lah. Yang semua jadi mufti belaka. Tuan-tuan yang depan saya ni pun tak tahu berapa orang mufti ni. Yang jenis jawab dekat Facebook hukum hakam, kan? Kita ni risau nak jawab. Tuan-tuan, saya ni soalan berlambak sangat orang tanya soalan. Tapi kita nak jawab satu-satu soalan tu punya risau, ya Allah. Nak jawab tu risau. Kadang-kadang jawab lambat sangat. Kadang-kadang tak jawab langsung sebab lupa dah orang tu tanya. Sebab punya lambat nak jawab tu, sampai terlupa dah bukan orang tu tanya soalan. Biasa je. Sebab kita risau nak jawab soalan. Tapi ada orang punya cepat nak jawab soalan, ya Allah. Semuanya dia nak jawab belaka, semua dia nak komen belaka. Masyarakat Malaysia kita ni masyarakat yang suka sangat komen kat Facebook. Antara pengguna tegar Facebook di Asia Tenggara ni memang Malaysia lah nombor satu je. Bukan saja di Asia Tenggara, bahkan di dunia Malaysia ni antara yang top. Dan salah satu yang topnya adalah mengomen lah, kan? Kita komen orang sana, komen orang sini sebagainya. Cuba kita selalu fikir, Allah pandanglah aku. Kalau kita selalu fikir benda tu, kita pun tak berani nak komen kadang-kadang. Tak berani nak komen. Bahkan kadang-kadang komennya melampau lagi. Ada seorang sahabat saya, doktor, dia bercakap tentang isu vaksin. Saya bukan nak cerita tentang vaksin ni, nak pro ke nak anti ke, dah, ni bukan forumnya. Tapi nak ceritanya doktor ni bila tulis pasal vaksin, ada golongan anti vaksin ni, dia punya tak suka, marah sangat ke doktor tu. Doktor ni nama dia Dr. Suhazli, Dr. Suhazli Abdullah, pengerusi Yayasan Amal Negeri Terengganu. Jadi doktor ni bila dia tulis, bila dia bercakap tentang vaksin, kawan ni jawab apa? Dia kata, doktor tak payah cakap banyak lah, kita jumpa di neraka nanti. Oh, jumpa di neraka. Bukan jumpa di akhirat, jumpa di neraka tu. Ya Allah, saya kata, berani dia tulis itu. Maknanya, yalah, dia dah pasti dia masuk neraka tu satu. Lepas tu dia menerakakan orang pula. Lepas tu dia ingat dalam neraka boleh bincang lagi. Boleh buat forum pula kat situ. Dekat Facebook, tulis gitu. Dan saya pun baru diberitahu semalam lah oleh sahabat-sahabat kat Kementerian Kesihatan. Dia kata, ya Allah, sampai kata gitu. Kata, apa cerita? Kau tak nak vaksin anak kau tu satu hal. Yang kau sampai sebut, kata sampai jumpa di neraka tu, pasal pula. Kan? Itu masalahnya. Dan yang maki hamun dan sebagainya satu. Lepas tu bercakap benda yang bukan ilmu kita. Kan? Jangan lupa, benda ni semua Allah akan soal. Wala taqfu ma laysa lak. Kau jangan berhenti ataupun jangan berdiri di atas satu benda yang kau tidak ada ilmu. Kerana apa? Allah Ta'ala sebut innas sam'a wal basara wal fu'ad. Penglihatan, pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya engkau akan ditanya dari akhirat nanti. Mas'ula, akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan. Maknanya benda yang kau tidak ada ilmu, sudah diam. Kan?
Lebih baik diam. Kita bila bercakap kadang-kadang bab hukum hakam, orang nak menjawab, orang nak marah dan sebagainya, kau tak ada ilmu, diam. Habis cerita. Bukan hukum hakam je lah, semua benda lah. Kita kalau bab kereta pun kadang kita tak bercakap benda kita tak tahu. Kita tak keluar fatwa bab kereta kalau kita tak tahu. Enjin rosak, pergi jumpa mekanik lah, saya tak kerti dah. Doktor pun kalau kita sakit gigi, kita jumpa dentist. Sakit jantung jumpa doktor sakit jantung, bukan sakit jantung jumpa dentist. Jumpa dekat klinik gigi, doktor suruh buka mulut. Cakap, doktor saya sakit kat sini, sakitnya tu di sini. Saya sakit jantung, kenapa doktor suruh buka mulut? Dan kau pergi klinik gigi, lepas tu suruh cek jantung. Doktor tu pun pening, dan doktor tu pun takkan saja je bercakap, tak apa tuan sakit jantung, okey tak apa, saya dah pernah baca buku pasal jantung. Tak ada. Ataupun saya google pasal jantung, mana ada. Dia doktor sakit gigi, dia jawab pasal gigi lah. Gitu konsepnya. Dah kalau kita bukan doktor langsung, tak payah cakap lah, tentu je lah. Okey, satu begitu. Yang keduanya secara ringkas yang saya nak sebut, apa kata kita selalu jadikan Nabi SAW itu hidup dalam hati kita. Baginda hidup dalam hati kita. Bagaimana? Satu benda yang kita selalu fikir, aku tulis ni, kalau aku tengah tulis benda ni, ataupun aku sedang baca benda ni, ataupun aku sedang buka benda ni, kalaulah Nabi SAW nampak apa yang aku tengah tulis ataupun apa yang aku tengah baca, agak-agak Nabi SAW akan senyum dengan senyuman baginda yang sangat menawan, sangat manis, ataupun baginda SAW akan bersedih. Cuba kita bayangkan, kita boleh bayangkan Nabi SAW tak berdosa, bayangkan Allah memang mustahil. Walaupun dalam Al-Ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, bukan bermakna kita boleh bayangkan Allah, sebab Allah tidak berbayang. Allah wujud, tidak ada bayang, tidak ada arah, tidak ada masa, tidak ada tempat dan sebagainya. Maknanya kita tak boleh nak bayangkan Allah SWT. Tapi bayangkan Nabi SAW boleh. Kita mengaji dalam kitab-kitab Syama'il contohnya, kita boleh bayangkan wajah Nabi SAW yang mulia bagaimana. Kita boleh bayangkan senyuman Nabi SAW, senyuman yang paling manis sekali, senyuman Nabi SAW. Kita bayangkan bila kita nak tulis itu, agak-agak Nabi bangga, Nabi seronok, Nabi suka ke, ataupun Nabi akan sedih, akan kecewa dengan kita. Kalau betul ada lagi sekelumit rasa cinta kita pada Nabi SAW, pastinya kita tak akan tergamak buat Nabi sedih. Macam kita dengan mak kita sekalipun, kadang kita tak berani ataupun tak nak buat mak sedih. Kita tak nak mak sedih, kan? Kita tak akan buat satu benda sengaja-sengaja nak bagi mak sedih kalau kita sayang pada mak kita. Kalau ada benda yang akan menyedihkan dia, kita pun tak sanggup nak cerita pada dia, kan? Contohlah kata kita tiba-tiba tak ada duit. Kadang anak yang sangat-sangat baik ni, dia tahu kalau dia bagi tahu kat mak dia risau nanti. Dia tak akan cerita kat mak dia. Kan biasa macam tu. Saya petang tadi pun ada seorang anak murid saya cerita benda tu lah. Itu ustaz, saya tengah tak ada duit, saya tak beritahu kat mak saya sebab takut dia risau. Benda tu biasalah, kan? Saya waktu mengaji dulu macam tu juga. Bukan saya tak tahu ayah saya ada duit, tapi tak nak cerita, kan? Sanggup pinjam kat kawan dan sebagainya duit, sebab kita tak mau dia risau pasal kita. Benda tu biasa. Sekarang ni mak bapak tu dengan Nabi SAW, macam mana kita nak bandingkan? Kan sepatutnya kita sayang pada Nabi SAW tu jauh lebih daripada kita sayang mak bapak kita sendiri. Jadi kalau betul sayang pada Nabi SAW, kita tak akan sanggup buat baginda sedih, baginda menangis. Kadang-kadang nak jawab tu Allah risau. Saya dalam grup WhatsApp, kadang grup Asatizah ada Ustaz Jafri, kadang-kadang saya jawab, tapi banyak soalan saya tak berani jawab. Bukan sebab tak tahu, tapi kadang-kadang sebab terlupa sedikit. Kadang-kadang satu perkataan je kita terlupa, kita tak berani nak jawab dah. Dan kita tahu, okey, soalan ni gini, pernah ngaji dulu ni, tapi aku risau, aku punya ingatan tu tak kuat sangat, takut ada satu perkataan yang aku terlupa ni mengubah terus hukum tu. Maka lebih baik tak payah jawab, kan? Walaupun ada yang kata, itu ustaz ni kan ilmu. Habis tu Imam Malik tak takut ke nak menyembunyikan ilmu? Imam Malik bukan menyembunyikan ilmu. Bila dia tanya berpuluh soalan, jawab 3 je. Sebab dia lebih takut pada Allah SWT bandingkan kita, kan? Dunia cyber pada hari ini banyaknya sebab kita tak takut pada Allah SWT, tak ingat pada Nabi SAW.
Dan budaya kita tak suka bercakap berdepan. Kita lebih mudah untuk bercakap di belakang. Dunia cyber dia memudahkan untuk orang bercakap di belakang berbanding dengan bercakap di depan. Budaya Timur, dia bukan budaya Melayu je, budaya Timur. Memang dia kurang nak bercakap berdepan. Jadi kalau dia nak kutuk orang tu pun kutuk belakang. Bercakap depan manis je senyumannya, belakang kutuk rapat. Jadi dunia cyber ni memudahkan lagi. Berdepan dengan kita dia tak berani bercakap benda tu, tapi dekat cyber dia lah hero. Kadang-kadang dua main kita punya pengajian tu, kadang-kadang datang pengajian majlis, sekali balik dia tulis dalam Facebook dia, berdepan tak berani bercakap. Tulis dekat Facebook, oh dia lah keyboard warrior. Itu istilahnya pun, namanya pun warrior kan, pahlawan. Tapi pahlawan keyboard, bukan pahlawan dengan pedang kan? Tapi itu yang kita risau. Jadi kita cek balik diri kita, jadikan semua benda ni adalah lubuk pahala belaka. Saya ada 3 gadget serentak tiap kali pergi mana pun, tuan-tuan, banyak semua ni tuan-tuan. 3 gadget, handphone ada 2, iPad lagi. Fikir selalu, aku dapat pahala tak dengan benda ni? Kalau aku dapat dosa dengan benda ni, baik taruh buang baik macam ada yang kata, ustaz jangan taruh buang ustaz, bagi kat saya. Okey, betul lah. Kalau tak dapat pahala dengan benda ni, buat apa? Buat beban je. Biarlah benda ni mendatangkan pahala. Nak beli apa pun biar dapat pahala. Nak naikkan internet punya data punya kuota pun biar dapat pahala. Jangan, ialah sebab benda tu kita kena soal dekat akhirat nanti. Setiap satu sen yang kita dapat dan kita belanjakan akan disoal dekat akhirat. Kau belanja kat mana? Nanti kita beli kereta pun ada orang tanya, ustaz boleh beli kereta ni tak? Ada seorang tanya saya itu, ada seorang artis yang tanya, ustaz, apa hukum ustaz? Tadi siang saya beli Digimon, yang game yang kecil tu, yang dulu-dulu tu. Apa? Pokemon tu yang sekarang ni kan? Ke yang tu Pokemon juga? Digimon lah kan? Digimon. Jadi saya tak tahu benda tu, saya tak pernah ada lah benda tu kan, tapi dia tanya tu. Saya pun kata, oh benda tu macam mana, kenapa beli? Dia kata, yalah ustaz, dulu saya orang susah tu. Saya orang susah sangat, mak saya besarkan saya dalam keadaan susah. Saya tengok kawan-kawan beli, saya tak mampu nak beli. Jadi sekarang ni dah ada duit sikit, saya beli. Saya tanya berapa harga satu tu? Satu harga RM500 ustaz. Dia dah jadi barang, dia panggil apa, collector's item, antik. Jadi dulu-dulu harga dia mungkin dalam berapa puluh ringgit, tapi sekarang dah jadi RM500. Lepas tu masalahnya ustaz, tadi saya beli 4 buah terus, 4 terus, RM2,000. Saya tanya, awak beli sampai 4 terus tak? Geram ustaz. Dulu tak mampu nak beli, hari ni sekarang beli 4 terus, senang. Masalahnya sekarang ni saya tanya ustaz, sekarang ni boleh ke tidak saya beli? Saya kata, kamu tanya ni lepas dah beli. Lepas tu tanyalah sebelum beli, baru boleh tanya boleh ke tidak beli. Kamu dah beli baru nak tanya, payah dah. Dia beli 4. Saya kata, simple macam ni je. Nak beli apa pun, mahal mana pun barang tu tak apa. Ni kita nak cerita tentang dunia sebagai ladang untuk akhirat. Nak beli barang mahal mana pun tak apa, kata muka bumi ni. Nak beli iPhone paling baru sekali, belilah. Nak beli ni Sony Xperia baru keluar minggu lepas, yang paling baru, belilah, tak apa, boleh. Nak beli apa pun beli. Tapi ingat satu perkara, agak-agak aku boleh jawab tak ke akhirat. Gitu je kan? Saya beli kereta saya, bila nak beli tu tanya dulu, agak-agak aku bayar banyak ni, aku boleh jawab tak ke akhirat nanti. Kenapa engkau beli kereta banyak ni, kenapa kau tak beli kereta yang murah sikit daripada ni, contohnya. Agak-agak boleh jawab tak ke akhirat. Hatta nak beli game pun ada kadang-kadang anak-anak muda yang beli Xbox contohnya. Dia beli Xbox One nak keluar pula yang baru. Ustaz tahu, baca berita dah. Bila nak beli tu tanya diri, harga sebiji RM1,500. Nak beli tu tanya diri, aku boleh jawab tak depan Allah Ta'ala nanti, sebab apa aku beli? Kalau rasa boleh jawab depan Allah, beli. Nak beli rumah harga RM1 juta, beli. Nak buat rumah harga RM2 juta, buat. Tapi tanya balik diri, gagak aku boleh jawab depan Allah Ta'ala tak? Kalau boleh, silakan. Minggu lepas saya pergi rumah seorang kawan saya tu, rumah dia saja
macam istana dah. Kan, punya besar dengan luas, dengan pintu pagar dia tu pun macam pintu pagar istana dah. Kan, berapa blok rumah kat dalam tu. Kan, satu dia buat dewan, satu dia buat ni gini kan. Saya tanya sebab apa buat dewan ni? Kan, takkan mesyuarat keluarga setiap kali buat dalam milik dewan ni mesyuarat. Kan. Dia tak. Sini ni saya panggil tutup guru buat kelas pengajian kat sini. Ada kuliah haraki buat dekat sini. Liqa fikri buat kat sini. Kata, ada tamrin buat kat sini. Kata, oh gitu. Habis tu yang rumah besar ni macam ni siapa duduk? Oh ni menantu saya pun saya ajak duduk sini, anak saya semua ajak sini, cucu duduk sini apa semua kata. Senang kata, mudah. Habis tu yang rumah satu lagi, oh ni rumah tamu ini. Dia cerita semua kan. Ada swimming pool, ada apa semua, tak apa, kata okey lah tu. Maknanya boleh jawab depan Allah Ta'ala, silakanlah buatlah rumah besar istana pun, apa masalahnya kan. Jadi maknanya apa pun, bukan benda tu sampai sekecil-kecil perkara. Sampailah sekecil-kecil perkara, kita tanya diri kita. Dan di internet macam yang saya sebut tadi, tambah kuota data internet, walaupun nampak macam kecil je, berapa ringgit je, pun tanya balik, agak-agak aku jawab tak depan Allah Ta'ala. Media cyber tu, fikir macam tu je. Gunakan untuk dapat pahala, gunakan untuk dapat akhirat. Maka mudah-mudahan benda itu semua akan menjadi ladang-ladang kita untuk akhirat. Dan mudah-mudahan itu semua adalah perkara yang kita tak akan sesali di akhirat nanti. Bahkan kita akan rasa alhamdulillah, syukur Allah melorongkan aku untuk dapatkan kebaikan akhirat. Allahu a'lam. Jazakallah kathiran pada Fadil Ustaz dengan nasihat yang diberikan kepada kita berkaitan dengan dunia cyber ni. Kita ada Facebook, kita ada WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Bukanlah ia membinasakan kita dalam akhirat kita, membinasakan ibadah kita, membinasakan pandangan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita tak mau. Mudah-mudahan ia memberi kebaikan kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita telah mengupas beberapa soalan yang telah dikupas oleh ahli panel kita yang kita telah jemput khas untuk hadir untuk sama-sama kita pada malam ini untuk mengupas satu topik, satu tajuk yang sangat menarik, iaitulah dunia titian akhirat. Mudah-mudahan setiap soalan yang telah dibahaskan oleh Fadil kedua-dua ahli panel kita pada malam ini dapat memberi kepada kita input yang sangat baik dan manfaat yang sangat baik kepada kita, insya-Allah. Untuk akhirnya sebelum kita menutup majlis kita, suka saya ingin memberikan kepada kedua-dua panel untuk memberi sedikit ucapan dan juga nasihat kepada kita. Buang seminit dua, insya-Allah. Jangan panjang. Al-Fadhil Ustaz kita pun baru datang petang tadi pada Kuala Lumpur, sekejap nak balik pula, esok nak balik pula. Jadi kita nak bagi kesempatan pada Al-Fadhil Ustaz untuk berehat supaya dapat bermusafir pulang ke Kuala Lumpur, ke Selangor dengan selamat, insya-Allah. Jadi kita akan berhenti dengan seberapa segera. Namun di sana saya sebagai pengurusi ingin memberi sedikit ruang dan peluang untuk yang terakhir pada kedua-dua panel untuk memberikan kata-kata terakhir, tasjid dan juga kata nasihat kepada kita. Yang saya mulakan dengan Fadil Ustaz Jufri. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah. Ingat bila ada juga insya-Allah sebagai penutupnya kita faham hari ini bahawa masalah Jumaat, dan kita memang sememangnya kita faham bahawa inilah tempat untuk kita memaksimumkan ibadah kita. Cuma dengan lemahnya iman kita, dengan banyaknya dosa-dosa yang ada dalam diri-diri kita ni, selalu menyebabkan kita bertangguh-tangguh dengan amalan yang kita tahu kita punya masa yang sangat terhad. Kita tak tahu bila kita akan pi. Ada di kalangan kita yang akan pi tak berapa lama lagi, dan kita akan menyesal bila kita pi. Dalam keadaan dia tahu bahawa ada berapa lama yang Allah bagi dekat dia peruntukan yang dia tak sungguh-sungguh untuk buat. Waktu tu baru kita menyesal. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni dia akan spark, dia akan sentuh hati kita untuk kita banyakkan amal, untuk kita susun amal kita cantik-cantik, supaya bila kita kembali bertemu dengan Allah nanti dalam keadaan bekal yang kita bawa selepas daripada kita disentuh hati itu lebih banyak daripada yang sebelum-sebelum yang kita bazir-bazirkan. Kita nak patah balik pada waktu-waktu yang telah kita lepas tak boleh dah. Kalau boleh nak patah balik, nak pembetul, nak tampung lubang-lubang tu, tapi tak ada dah.
yang ke depan tu ada, dan yang depan tu pula kita tak tahu berapa lama lagi peruntukan yang Allah nak bagi dekat kita. Dengan baki yang kita ada, azam elok dan azam cantik-cantik, supaya seluruh daripada harian dan sehari kita tu kita susun amal-amal, maksimumkan ibadah kita sekadar kita mampu, mujahadah sikit, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita, dan sampai satu hari kita akan rasa manisnya ibadat, dan waktu tu insya-Allah akan lekat segala amalan-amalan tu yang akan menjadi manfaat kepada kita di akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Maksud pada Ustaz Jafri dan seterusnya pada Ustaz Syed. Bismillah, alhamdulillah. Sebenarnya banyak dah cakap tadi kan, dan ni bukan kata-kata akhir lah. Saya risau sebut kata-kata akhir ni, macam nak mati. Jadi apa, cumanya kita macam tadi berazam untuk beramal, dan juga doa lah banyak-banyak. Doa untuk diri kita, doa untuk kawan-kawan kita, supaya kita ni jadi orang yang dapat memanfaatkan ilmu yang kita pelajari, dan dapat terus ilmu yang bermanfaat. Dan itu sebablah satu doa di akhir majlis ilmu, salah satunya berbunyi, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ya Allah, bagi manfaat pada kami apa yang Engkau ajarkan pada kami, dan ajarkan pada kami apa yang bagi manfaat pada kami. Dua konsep tu. Bagi manfaat pada apa yang Kau telah ajar pada kami, dan ajarkan kami apa yang bagi manfaat pada kami. Itu yang kita nak. Saya sangat mudah-mudahan malam ni kita dapat benda tu. Dan oleh kerana Ustaz Japri pun dah gulung tadi, saya cuma tambah sikit, ada jualan lah kat luar sana. Itu je lah. Ada buku Kun Anta, tulisan saya dengan Eliza Helmi. Buku ni dah beberapa bulan pun di pasaran, buku antara buku yang best seller dekat Popular Bookstore dan sebagainya. Kun Anta, buku motivasi sebenarnya, buku motivasi untuk kita semua, kisah-kisah daripada zaman sebelum Nabi SAW sampai zaman Nabi, sampai zaman sahabat, sampailah zaman sekarang. Cerita saya sendiri, cerita Eliza Helmi sendiri pun ada. Ada satu lagi buku tajuknya #deep. #deep. Dan itu tulisan saya dan Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani. Ustaz Dusuki Abdul Rani dan juga saya ceritakan tentang status. Dia tulis kat depan tu 100 status sebelum mati. 100 status sebelum mati. Tapi bukan bermakna cukup baca 99 je, sebab baca ke 100 mati. Tak kan? Bacalah 100 tu, mudah-mudahan ada manfaat, insya-Allah. Dan juga ada satu buku kecil tajuknya Nawaitu Niatku, niat-niat dalam menuntut ilmu. Yang tu buku kecil je lah, harga RM5. Buku kecil yang tu, syarah kepada niat menuntut ilmu Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi cukup setakat tu, doa banyak-banyak, dan aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira. Diucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita pada malam ini yang sudi hadir bersama-sama dengan kita di Masjid Kampung Timah, saya pun tengok Masjid Timah ini. InsyaAllah mudah-mudahan pengisian kita selama hampir 2 jam ini memberi manfaat dan istifadah kepada kita bersama, insya-Allah. Bukanlah kita hadir pada hari ini hanya semata-mata ingin mengisi masa kosong saja, tetapi ambillah input yang apa yang telah kita bicara pada hari ini, pada malam ini, supaya ianya menjadi titik tolak dalam kehidupan kita untuk melakukan amalan yang sebaik mungkin, sehingga kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk akhirnya saya nak tinggalkan kepada tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah. Tinggi hilang dah. Tadi saya cari. Dalam surah Al-Luqman Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu, dan takutilah akan hari akhirat.
yang padanya seseorang ibu atau bapa tidak dapat melepaskan anaknya dari azab dosanya, dan seorang anak pula tidak dapat melepaskan ibu atau bapanya dari azab dosa masing-masing sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Maka janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia, dan janganlah pula kamu diperdayakan oleh bisikan dan ajakan syaitan yang menyebabkan kamu berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kehidupan kita yang sementara di atas muka bumi ini, maka jadikanlah ia suatu sakibaki kehidupan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar beriman dan menurut seluruh titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya sebagai pengurusi forum pada malam ini mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita pada malam ini yang sudi hadir untuk mengisi slot forum perdana yang dianjurkan oleh pihak masjid, dan juga tidak dilupakan kepada seluruh muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang hadir pada hari ini, yang sudi mendengar dan juga terus istiqamah sampai habis forum kita pada hari ini. Mudah-mudahan ia memberi kebaikan dan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Daripada saya sendiri, saya mengucapkan dan mohon ribuan kemaafan sekiranya ada sebarang kesalahan dan kelemahan sepanjang saya mengurus majlis forum kita pada malam ini, dan saya mohon ribuan kemaafan dan jutaan kemaafan. Dan terima kasih juga bagi pihak Masjid Timah yang sudi untuk menganjurkan majlis pada malam ini dan menjemput kami bertiga untuk menguruskan ataupun mengelolai forum pada malam ini. Jazakumullahu khairan katsira, siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.